Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dalam topik seterusnya, SMCQ 152 itu, ini iaitu subjek topik secularism. Nak tengok secularism, cabarannya terhadap budaya dan kehidupan beragama. Okey, so kita akan tengok tentang secularism dan latar belakang secularism, sejarah kemunculan secularism, elemen utama secularism, bagaimana secularism itu disebarkan, dan apa kesannya terhadap fahaman secularism dan kesan secularism ke atas masyarakat Islam. Okey, so secularism merujuk kepada sesuatu yang dimiliki atau yang bersangkutan dengan dunia sahaja, kan? Dan tidak ada kena-mengena dengan keabadian dan ketuhanan, kan? Secularism adalah satu fahaman yang memisahkan agama dari kehidupan ini, khususnya kehidupan bernegara dan beragama. Okey, so prinsip secularism, agama adalah masalah peribadi yang tidak mempunyai kaitan dengan negara. So manusia itu bebas daripada asuhan agama dan ketetapan dari Yang Maha Esa. Okey, istilah secularism mula diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Eliaki pada tahun 1846 di United Kingdom. Okey, dalam New World Dictionary, secularism ini didefinisikan kepada beberapa pengertian. Yang pertama, semangat keduniaan berasaskan aliran keduniaan. Yang kedua, satu kepercayaan bahawa agama itu dipisahkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, pengurusan gereja tidak boleh campur tangan dalam urusan negara. Kan? Ini berkait rapatlah tentang bagaimana pemisahan antara agama dengan kerajaan ketika berlakunya pertentangan antara Kristian Katolik dengan kewujudan Kristian Protestan. Okey. Sekular itu, kalau tengok perkataan Latin berasal pada perkataan seculum, kan? Bahasa Inggeris secular, dalam bahasa Arab al-ilmaniyah. So ilmaniyah dalam persepsi Islam, ia kalau dia tengok pemahamannya, bermaksud mengangkat martabat ilmu, kan? Tetapi penterjemahan kalimah sekular kepada al-ilmaniyah itu hanyalah satu tipu daya dan bersembunyi di sebalik golongan slogan ilmu, kan? Makna tersirat bagi sekular adalah al-ladiniyah, yang ini tanpa agama, la diniyah tanpa agama, ataupun la aqidah, yang ini tanpa aqidah. Okey. Seterusnya kita tengok tentang sedikitlah tentang sejarah kemunculan secularism. Okey, so ia muncul daripada kongkongan gereja dan tindakannya menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains moden. Okey, so kemunculan fahaman ini disebabkan oleh tindakan paderi yang mengadakan upacara agama yang bercanggah dengan nilai pemikiran dan moral, kan? Jadi wujudlah revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja, kan? Bermula dengan Martin Luther, lepas tu ada Rousseau dan Spinoza, kan? Pada tahun 1789, Perancis adalah negara pertama yang bangun dengan sistem politik yang mengenepikan agama, kan? Seterusnya muncullah fahaman, contohnya Darwinism, Feudism dan seterusnya atheism dengan idea Nietzsche yang menganggap Tuhan telah mati dan manusia itu bebas segala-galanya. Okey. Dan bagi mereka, penolakan sistem agama itu telah menyebabkan kemajuan sains dan teknologi yang pesat. Ini menyebabkan munculnya zaman Renaissance, kan? Pertumbuhan perindustrian dan teknologi pesat di Eropah, kan? Dan fahaman ini menular dan mula masuki dunia Islam pada awal kurun ke-20. Okay. So, Turki adalah antara negara Islam terawal yang mengamalkan fahaman secularism. Ini di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Okey. Dan seterusnya fahaman ini mula masuklah kepada negara Islam yang lain. Okey. So dan ia sangat berkait dengan penjajah, kan? Contohnya Mesir, dia terikat dengan pemerintahan Perancis, kan? Indonesia terikat dengan Belanda, Malaysia pula terikat dengan Inggeris. Okey. So, apa kita nak tengok tentang pandangan tokoh Islam berkaitan dengan secularism? Okey. So, menurut Said Naqib Al-Aktas, secularism ini ada 4 prinsip. Yang pertama, aliran ini membaiki kehidupan insan dengan material sahaja. Dan seterusnya, ia menyatakan kebenaran secularism adalah bebas dari ketuhanan dan kenabian. Ilmu sekular itu adalah bebas daripada disiplin ilmu sendiri.
kan? Ia boleh diuji melalui pemikiran dan pengalaman seperti matematik, fizik, kimia dan sebagainya. Okey. So kehidupan di dunia ini tidak merujuk kepada dasar agama dan wahyu dalam pencapaian ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sumber utama di dunia ini adalah akal semata-mata. Okey. Kita nak tengok tentang elemen utama secularism. Okey, so terdapat 3 elemen utama fahaman secularism. Yang pertama, penafian ke atas hal-hal kerohanian. Okey, so menurut secularism, persoalan kerohanian mesti disingkirkan supaya dunia ini akan kosong daripada pengaruh agama. Okey, jadi segala kehayatan hidup dapat ditumpukan sepenuhnya kepada kebendaan. Okey. Yang kedua, penafian ke atas kewibawaan orang-orang agama, kan? Dan mereka memandang rendah lah, orang secularism ini memandang rendah peranan golongan agama. Okey. Yang ketiga, menafikan adanya nilai hidup yang tetap. Okey. So barat menganggap agama itu adalah ciptaan manusia semata-mata. Kan? Tidak wujud nilai-nilai yang bersifat sempurna selama-lamanya kerana sesuatu yang berlaku itu berubah mengikut keadaan dan peredaran masa. Okey, so golongan secularism itu menganggap wahyu dan agama adalah karut. Mereka tidak mempercayai Tuhan sebagai kuasa yang menentukan segala peraturan untuk manusia. Dan agama itu tiada tempat dalam fikiran golongan sekular. Rujukan golongan sekular adalah akal yang berpandukan kekuatan panca indera dan uji kaji. Okey, so apa kesan terhadap fahaman secularism? Okey, so kesannya terhadap agama, dia dapat melemahkan iman dan akidah serta keyakinan kepada keesaan Allah SWT. Okey, kesannya terhadap sosial, dia menyebabkan keruntuhan akhlak, kan? Berlakunya agenda LGBT contohnya, berlakunya penayangan dadah, arak, gangsterism, homoseksual dan banyak lagi. Okey, daripada sistem politik pula, kita mengikut fahaman barat, kan? Contohnya mengikut kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Dan matlamatnya adalah untuk apa? Mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa. Bukan untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Daripada sistem ekonomi pula, ia adalah bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata, kan? Kita tidak fikirkan aspek lain, kan? Hanyalah kekayaan dan material semata-mata. Okey, daripada aspek pendidikan, kan? Secularism itu menyebabkan kita mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman, kan? Yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral manusia, kan? Manakala kesannya kepada pemikiran pula dimujukkan pemahaman yang sempit dalam memahami konsep ad-din itu sebagai satu cara hidup dalam kehidupan manusia. Okey, so seterusnya kita nak tengok tentang kesan secularism ke atas masyarakat Islam. Okey, so ada banyaklah kesan yang kita boleh fikirkan tentang bila mana secularism ini masuk ataupun menular dalam pemikiran umat Islam. Yang pertama, kuasa politik itu menjadi semakin tidak demokratik, kan? Kita hidup hanya untuk membolot kepentingan diri sendiri, dan kekuasaan yang dipegang itu dianggap sebagai hak mutlak peribadi. Kita bukan anggap kekuasaan itu adalah amanah Allah, kan? Okey, dan seterusnya adalah akta undang-undang itu tidak adil, kan? So berlakulah amaran menangkap lawan atau musuh politik dengan tuduhan palsu, kan? Berlakulah ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaannya semakin berleluasa, berlaku double standard contohnya. Okey, seterusnya pemimpin dan pimpinan yang lemah, kan? So pemimpin yang lemah itu tidak dapat membezakan yang baik yang buruk serta enggan mengikut unas-unas Islam, kan? Seterusnya berlakulah pendidikan sekular di mana aliran keagamaan yang diserap dianggap sebagai penghalang kemajuan dan pembangunan, kan? Ataupun agama itu dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Okey, seterusnya budaya barat yang menjadi-jadi, kan? Budaya asing yang terlalu mengejar keseronokan dunia, hedonism, kan? Kalau kita tengok, ini makin mendapat tempat dalam hati masyarakat, kan? Khususnya umat Islam, kan? Tak salah untuk berhibur, cumanya mengejar yang terlalu berlebihan itu, kan? Itu perlu dikawal. Okey. Dan seterusnya dia menjadi penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan pendidikan, pembelajaran pendidikan Islam. Okey. So ini sebab apa? Sebab pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam terjebak dengan teori-teori barat di mana pelajar hanya tahu menjawab dalam peperiksaan tapi tak tahu untuk mengamalkannya. Okey. Dan dia juga memberi kesan ke atas pemikiran manusia, kan?
Ideologi sekularisme menyebabkan umat Islam semakin keliru dengan pendapat-pendapat akilan sekular, kan? Khususnya kepada mereka yang lemah imannya dan kurang pengetahuan agama. Okey. Dan ia juga memberi kesan sosial lah, yang tak ada kesan sosial, kan? Kesan yang paling nyata ialah perubahan daripada segi perwatakan individu, kan? Di mana individu itu mula mementingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu, kan? Ini akhirnya menyebabkan kekosongan jiwa, kan? Kita rasa hidup ni tiada purpose, kan? Tiada tujuan, melainkan apa? Melainkan untuk mengumpul harta kekayaan semata-mata. Tapi itukah tujuan kehidupan, kan? Okey. Jadi persoalan itu saya tinggalkan untuk kita sama fikirkan. Cukup setakat itu, kita akan sambung dalam topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.